Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azfar bin Zubairi, nombor metrik 054653 daripada ISM Usuluddin semester 3. Baik, hari ini saya akan membentangkan mengenai kertas kerja panjang subjek kajian ilmu tarikat yang bertajuk Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Kedah. Baik, tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat respon masyarakat mengenai tarikat, iaitu tarikat Naqsyabandi Khalidiyah ini di sekitar Kedah, iaitu di Qaryah saya lah, di Pendang ini. Baik, kita pergi kepada definisi tarikat dulu sebelum kita melanjutkan kepada perbahasan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Kedah ini. Definisi tarikat dari sudut bahasa bermaksud jalan atau cara atau kedudukan dan keyakinan, iaitu tarikat ini berasal daripada kalimah Arab yang merupakan kata terbitan daripada taraqa. Ada juga yang berpendapat daripada tariqah, iaitu tariqah ya taraku. Kalau taraqa maka fi'il mudhari' dia taraqa ya turuku. Ya, itu tak ada masalah daripada segi bahasa. Baik, kita pergi kepada istilah dia. Menurut Al-Jurjani, Imam Al-Jurjani mengatakan tarikat ini ialah jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dalam perjalanan tersebut mereka perlu merentasi pelbagai rintangan dan mengalami pelbagai peningkatan kerohanian dalam pelbagai makam, iaitu dalam melakukan mujahadah untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Latar belakang tarikat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Asal usul nama Naqsyabandi, kalimah Naqsyabandi itu berasal daripada Parsi yang menggabungkan dua perkataan, iaitu naqsh dan juga band. Naqsh yang bermaksud lukisan dan band pula yang bermaksud ikatan. Gabungan perkataan naqsha dan juga band ini merupakan bermaksud lukisan yang terpahat pada sesuatu, iaitu mungkin yang dimahukan di sini adalah lukisan ataupun ukiran, iaitu kalimah Allah yang terpahat di hati seseorang ahli sufi tersebut. Baik, kalimah Naqsyabandiyah pula, iaitu ya nisbah di belakang Naqsyabandi itu bermaksud merujuk kepada pengikut Syah Naqsyaban, atau mereka yang beramal dengan tarikat yang dibawa oleh beliau, oleh Syah Naqsyaban itu. Jadi siapakah Naqsyaban itu saya akan terangkan selepas ini, iaitu yang bernama Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, atau lebih digelar sebagai Syekh Naqsyaban. Nama penuh beliau Syekh Muhammad bin Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Hasani Al-Uwaisi Al-Bukhara, yang digelar sebagai Syekh Naqsyaban, yang lahir di Bukhara dan wafat pada tahun 718 Hijrah. Syekh Bahauddin juga mengambil tarikat daripada Syekh Baba As-Samasi, yang mana sebelum itu dia mengambil daripada Syekh Said Amir Kulal, sehingga sampai kepada Imam Abu Yazid Al-Bastami. Dan dilihat juga jalanan ataupun silsilah tarikat ini sampai kepada Syekh Ja'far As-Sadiq, yang mana sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi tarikat Naqsyabandi Khalidiyah ini merupakan susul galurnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana tarikat-tarikat lain seperti Ahmadiyah, Syatariyah dan yang lain-lain kebanyakannya akan berhubung sampai kepada Sayyidina Ali, bukannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi tarikat Naqsyabandiyah ini adalah salah satu tarikat yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, daripada An-Naqsyabandi itu ada juga akan sampai kepada akan ditukar nama, menjadi pelopor, ialah salah seorang yang bernama Syekh Khalid Al-Baghdadi An-Naqsyabandi. Jadi daripada
Syekh Khalid Al-Baghdadi An-Naqsyabandi ini, maka timbullah gelaran tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Okey, menurut suatu sumber daripada Turki, Syekh Khalid Al-Baghdadi mempunyai silsilah nasab dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana beliau lahir di perkampungan Qorodak, Qaryah Qorodak yang berhampiran dengan Madinah Sulaimaniyah ataupun kota bandar Sulaimaniyah. Beliau lahir pada tahun 1192 Hijriah. Baik, salah seorang ulama yang sezaman dengan beliau yang berada di kota Ismailiyah itu pada masa itu ialah As-Sayyid Imam As-Sayyid Abdul Karim Al-Barzanji. Baik, kita pergi kepada perkembangan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Saya bahagi kepada dua, iaitu datangnya perkembangannya datang di Malaysia macam mana, dan juga macam mana perkembangannya di Kedah. Kita pergi kepada perkembangannya di Malaysia dulu. Baik, kedatangan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini dikatakan pada abad ke-19 Masihi, iaitu datang hasil usaha daripada Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau melantik 8 orang sebagai khalifah tarikat ini di semenanjung Malaysia. Dia bukan saja dia melantik di Malaysia, malah di serata-rata Sumatera. Di Indonesia dia hantar sekian-sekian orang, di mana lagi? Di Thailand pun dia hantar khalifahnya untuk mengembangkan lagi tarikat ini. Antara pusat-pusat yang termuka yang mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Malaysia adalah antaranya Batu Pahat, Johor, yang dipimpin oleh Syekh Umar Al-Khalidi bin Haji Muhammad. Di Pahang pun ada yang dipimpin oleh Haji Ishaq bin Muhammad Arif. Di balik Pulau Pinang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Muhammad Jaafar Abdullah. Di Surau Suluk, iaitu di Kampung Baru Lengging, Negeri Sembilan, dipimpin oleh Haji Ma'ruf Yaakob. Baik, itu sedikit sebanyaklah kemasukan ke Malaysia. Kemudian perkembangannya di Kedah pula diusahakan oleh Kiai Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, iaitu yang digelar sebagai Abah Anom. Beliau dilahirkan di Suryalaya tanggal 1 Januari 1915 Hijriah, yang merupakan putra 1915 Masihi, yang merupakan putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad yang digelar Abah Sepuh. Iaitu Abah Sepuh ni dia mendirikan pondok pesantren di Suryalaya dan digelar sebagai Pondok Pesantren Suryalaya ketika itu. Ketika ayah beliau iaitu Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus diberi tanggungjawab sepenuhnya dalam memimpin pesantren tersebut. Jadi beliau telah melalui pelbagai pengalaman dan juga perkembangan ilmu dalam mencari ilmu dalam pimpinan lah untuk memimpin tarikat ini. Jadi melalui pimpinan Abah Anom ini, Pondok Pesantren Suryalaya telah berkembang maju merentasi seluruh pelosok Jawa dan Indonesia, seterusnya sampai ke Malaysia. Jadi dalam rangka perkembangan ajaran tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini, Abah Anom sebagai Syekh Mursyid yang melantik wakil-wakil talqin untuk sebagai tunjuk ajar cara dan bimbingan amaliah lah kepada ikhwan-ikhwan tarikat ini yang mengambil dan mengamalkan ajaran tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ni. Dan antara salah seorang yang dilantik sebagai wakil talqin adalah Ustaz Haji Muhammad Zuki As-Suja' bin Syafi'i, iaitu salah seorang pelopor lah ataupun salah seorang wakil di Kedah yang dilantik oleh Abah Anom sendiri sebagai penasihat agung tarikat Khalidiyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di Malaysia. Kalau kita kata macam cawangan lah, cawangan Pondok Pesantren Suryalaya ni lah di Malaysia.
TQN ni adalah singkatan bagi Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi Ustaz Haji Muhammad Zuki Al-Suja' bin Syafi'i ni beliau juga membangunkan Inabah, iaitu pondok Inabah lah, iaitu institusi rohani, pusat pemulihan para penagih dadah dan sejenisnya yang terletak di Kuala Nerang, Kedah. Baik, dan Pondok Inabah itu juga diberi nama dengan nama Pondok Remaja Inabah Malaysia. Institusi Inabah ini atau Pondok Inabah ini telah berhasil dalam misinya untuk memanusiakan manusia, iaitu melalui kaedah sufi dengan pengamalan zikrullah, zikir jahar dan zikir khafi sebagai ubat kepada ketagihan manusia, iaitu ketagihan kepada pelbagailah, salah satunya penagihan dadah, arak dan sebagainya, menurut metod atau kaedah dari ajaran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu sendiri. Baik, perkembangannya itu agak panjang lah, jadi saya berhenti setakat itu. Jadi saya pergi kepada hasil temubal ahli qaryah mengenai ilmu tarikat ini, ilmu tarikat lah. Saya telah menumbual salah seorang ahli qaryah di kampung saya, iaitu yang bernama Ustaz Muhammad Soleh atau Ustaz Muhammad Ismail bin Haji Ibrahim, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Soleh lah, di masjid bertempat di Masjid Jami'ur Rahman, Pendang, Kedah pada tarikh 27 November 2020 pada hari Jumaat, iaitu saya melakukan menumbuh beliau selepas waktu Jumaat, selepas solat Jumaat lah. Jadi beliau adalah seorang yang tidak bertarikat dengan mana-mana tarikat. Antara intipati soalan yang ditanya kepada beliau adalah, yang pertama, tarikat, apakah tarikat menurut Ustaz Soleh? Yang kedua, bagaimana pendapat beliau mengenai Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah? Yang ketiga, sebab-sebab mengapa beliau tidak bertarikat? Yang keempat, amalan yang dilakukan bagi penyucian hati, kerana beliau mengatakan beliau tidak bertarikat. Nasihat, sekali saya bertanya mengenai nasihat kepada orang yang mahu bertarikat. Okey, baik. Antara jawapan beliau adalah, tarikat menurut beliau ialah suatu proses penyucian jiwa atau hati, atau dikenali sebagai tazkiyatun nafsi. Salah satu tujuan tarikat, mana-mana tarikat, ialah menjadikan kita insan yang bertakwa, iaitu takwa atas maksud kita takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rasa takut itu kita melakukan apa yang disuruh, di samping meninggalkan apa yang dilarang. Maka untuk mendapat rasa takut itu, beliau mengatakan tak dapat tidak kita perlu kenal akan Tuhan sekalian alam, iaitu dengan belajarlah dan sebagainya. Belajar ilmu akidah bagi memantapkan lagi kita punya tauhid, atau untuk kenal Tuhan. Kemudian Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dari sudut pandang Ustaz Soleh. Okey, baik. Antara jawapan beliau, Tarekat Naqsyabandiyah ini antara salah satu tarekat yang banyak diamalkan di Malaysia, yang masyhur lah di kalangan masyarakat, iaitu Naqsyabandiyah Khalidiyah. Susur galur atau silsilah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini sampai kepada sahabat Nabi yang mengambil daripada Nabi SAW, iaitu seperti mana saya katakan tadi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti yang kita tahu, tarekat ini mendidik kita dalam memproses proses penyucian jiwa. Begitulah matlamat yang sama bagi pengamalan tarekat ini. Menurut beliau lagi, tidak kira apapun tarekat yang kita bawa, ianya mesti bermatlamat untuk menyucikan hati yang kotor bagi memperoleh redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Antara soalan saya iaitu sebab mengapa tidak bertarikat, maka jawapan beliau tidak menafikan akan pentingnya bertarikat dalam jalan menuju Allah. Bahkan beliau menganggap tarikat ini, pengamalan tarikat ini adalah merupakan salah sebaik-baik jalan yang boleh sampai kepada ma'rifatullah. Jadi
sebab lainnya adalah beliau tidak mahu untuk memaksa diri beliau untuk bertarikat. Kerana beliau menganggap apabila seseorang bertarikat, maka amalan zikir dan amalan-amalan tertentu dalam tarikat ini akan memberati dan membebaninya. Jadi beliau mengambil jalan yang selamat, iaitu mengamalkan apa yang dibawa oleh salafus salih, kerana beliau tahu akan kemampuan diri beliau. Iaitu dengan memperbanyakkan zikrullah dan pembacaan Al-Quran. Jadi amalan-amalan yang beliau lakukan saya akan lampirkan selepas ini. Sebelum itu antara amalan tarikat, beliau mengatakan jika banyak amalan-amalan yang perlu dilakukan, maka beliau takut apabila banyak sangat, maka dia akan rasa bersungguh-sungguh tu di awal sahaja, seminggu, 2 minggu. Kemudian dia takut akan rasa letih ataupun bosan, maka akan kurang zikir-zikir tersebut. Seperti pepatah mengatakan, seperti ayam berak kapur lah. Dia semangat awal-awal, tapi hujung-hujungnya jadi lesu lah, jadi bosan. Jadi beliau mengatakan begitu. Jadi dia mengambil jalan yang paling selamat lah, iaitu mengamalkan apa yang salafus soleh bawakan kepada kita. Antara amalan-amalan yang beliau amalkan, iaitu yang pertama, memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas, iaitu menurut beliau surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu ialah surah tauhid. Yang kemudian memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW, kerana setiap kali kita selawat akan sampai kepada baginda Nabi SAW. Yang ketiga, antara amalan beliau adalah memperbanyakkan istighfar, kerana kita sebagai manusia banyak melakukan dosa. Maka sebagai pendosa yang ingin menuju kepada Tuhan, maka perlulah mencuci hatinya terlebih dahulu dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah memperbanyakkan pembacaan Al-Quran. Baik, yang terakhir, saya meminta nasihat daripada beliau bagi orang yang mahu bertarikat dengan mana-mana tarikat lah. Antara jawapan beliau, mestilah mengenali syekhnya. Bukan sahaja kenal akan nama, tapi kenal akan tahu akan jalur dan silsilah ambilan tarikat itu. Hal ini adalah kerana syekhnya itu yang akan membimbing muridnya dalam membantu seseorang menghadapi jalan-jalan dalam mujahadah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang yang ingin bertarikat perlulah mengkaji dahulu dari siapa dia mahu ambil tarikat itu, dan apakah tarikat yang ingin diambilnya dari segi susul garuh dan silsilah itulah, agar tidak tersilap langkah sehingga terjerumus kepada tarikat yang menyeleweng. Baik, setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.